Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita, iaitu kitab Wiqayatul Insan. Dan pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan berkenaan dengan cara sihir, cara penyihir mendatangkan jin, ya. Dan kita berada di bahagian yang kedua, dan saya rasa ini adalah yang terakhir untuk kita menyelesaikan perbincangan untuk topik tersebut. Jadi kita akan masuk pada poin yang keempat. Terus, ya, kita masuk pada poin yang keempat di muka surat 585. Kejap, betul tak muka surat dia ni? 585, ya betul, ya, kita berada di muka surat 585 bagi menyambung perbincangan berkenaan dengan cara penyihir mendatangkan jin di bahagian yang terakhir. Kita masuk pada poin kita yang keempat, bertajuk menulis ayat-ayat Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Jadi pada minggu lepas pun saya dah bincangkan, ya, perbuatan-perbuatan syirik, kufur yang begitu dahsyat dilakukan oleh bomoh ahli sihir ini bagi mendatangkan jin supaya mereka dapat melaksanakan ilmu mereka ataupun mempraktikkan ilmu mereka. Jadi di sini poin kita yang keempat ini mendatangkan kepada kita dengan satu lagi metod yang antara mereka lakukan ialah menulis, ya, ayat-ayat Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Jadi ada juga penerangan yang disebutkan kepada kita yang mana mereka ini menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid, itu darah haid wanita atau dengan benda-benda najis lainnya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dia membaca mantra-mantra yang mengandung kemusyrikan hingga datang jin yang diinginkan, lalu memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan apa saja yang dikehendaki olehnya. Cara ini dengan jelas, ya, bagi kita bila seseorang dia melakukan perbuatan yang sedemikian, ambil darah haid ke apa, darah binatang ke apa, kan, yang kotor lah, yang penting dengan benda kotor, kemudian dia tulis dengan bahan-bahan ini ayat Al-Quran, dia tulis ayat Al-Quran dengan bahan-bahan ini bagi mendatangkan jin, dan bila jin itu datang dia akan perintahkan kepada jin ini untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan, dan kebiasaannya jin-jin ini akan taat kepada apa yang diperintahkan oleh mereka. Jadi yang jelasnya kepada kita, cara ini adalah cara kekufuran yang nyata, yang kerana apa? Ianya menghina ayat Al-Quran. Okey, sekalipun satu ayat kalau kita buat dengan cara yang begini, ia adalah perbuatan yang dosa, perbuatan yang mana kita kata ada unsur syirik di dalamnya, sehingga menyebabkan berlakulah penghinaan terhadap Al-Quranul Karim. Jadi kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati kita semua agar tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang begini. Baik, itu yang keempat, ya. Kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima dia masih lagi berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jika yang ini seseorang itu, iaitu bomoh ini, dia menulis ayat Al-Quran dengan bahan-bahan najis. Tetapi jika kita masuk kepada poin kita yang berikutnya, poin kita yang kelima, ialah dia menulis ayat Al-Quran dengan cara terbalik. Dan bagaimana dijelaskan kepada kita di sini, iaitu dia menulis ayat Al-Quran dengan huruf-huruf yang terpisah secara terbalik, yang mana dijelaskan kepada kita iaitu menulisnya dari belakang ke depan. Menulis daripada belakang ke depan, kemudian tukang sihir tersebut membaca mantra-mantra yang mengandung kesyirikan
hingga jin yang diinginkannya datang dan menjalankan perintah-perintahnya. Cara ini juga merupakan cara yang diharamkan kerana dia ada dua perkara. Perkara-perkara ini kenapa ia haram, kenapa ianya tidak dibenarkan? Satu, ia mengandungi kesyirikan, dan kedua, kerana ada kekufuran pada cara tersebut. Okey, baik, itu yang kelima. Terus kita masuk kepada yang keenam. Yang keenam ini, saya kira kita banyak kali membincangkan berkenaan dengan bintang ketika kita mengupas isu-isu berkaitan dengan sihir. Bintang, kepercayaan kepada bintang, yang mana meramal dengan bintang. Semua ini dia berkaitan dengan bintang. Jadi dalil-dalilnya telah pun kita jelaskan pada sesi-sesi yang lepas berkenaan dengan perbincangan meramal dengan bintang, atau dalam bahasa Arabnya kita sebut sebagai at-tanjim, iaitu ahli nujum lah yang biasa menggunakan cara ini. Dan pada poin kita yang keenam di sini berkenaan dengan untuk menghadirkan jin, itu ialah yang dilakukan pula pada kali ini dengan menyembah bintang itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pada penerangan yang jelaskan kepada kita, disebutkan bahawa cara ini juga dikenal dengan ar-rasdu. Ar-rasdu iaitu untuk mengintai bintang-bintang, yang mana biasanya bintang-bintang ini dia tidak muncul selalulah, kebiasaannya tak muncul, tapi dia akan tunggu. Dan yang mana kalau kita lihat pada slide saya yang telah saya sediakan secara ringkasnya, mereka ini akan menanti bintang-bintang yang tertentu, iaitu tukang sihir, bomo, mereka akan menanti bintang-bintang yang tertentu. Kemudian bila bintang ini muncul, mereka akan berbicara dengan membaca mantra-mantra sihir, lalu membaca mantra-mantra lain yang mengandungi kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Setelah itu, tukang sihir melakukan gerakan-gerakan yang konon menurut mereka merupakan gerakan-gerakan untuk menurunkan ramalan bintang tersebut. Tetapi sebenarnya hal itu merupakan ibadah kepada bintang yang merupakan bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mereka ni melakukan gerakan berupa rukuk, sujud kepada bintang yang telah mereka ajak berbicara itu tadi. Kemudian mereka pun membacakan mantra-mantra yang mengandungi kesyirikan dan kekufuran. Setelah itu mereka melakukan gerak-gerak ataupun langkah-langkah yang mana menunjukkan mereka ini beribadah kepada bintang-bintang tersebut. Jadi, sekalipun yang menyembah bintang tersebut tidak menyedarinya, ketahuilah bahawa ini adalah peribadatan dan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah berlaku semua perkara itu tadi, seperti berbicara dengan bintang, membaca mantra, membaca jampi-jampi yang berbentuk memuji sehingga datanglah jin itu tadi kan. Kemudian mereka pun melakukan pergerakan-pergerakan seperti rukuk, sujud pada bintang-bintang tertentu ini. Kesemua itu jelas menunjukkan kepada kita perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Kemudian perbuatan ini adalah antara bentuk penyembahan yang dilakukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, setelah itu syaitan-syaitan akan memenuhi semua perintah ahli nujum yang terlaknat tersebut. Jadi bila ahli nujum ini dia dah melakukan perbuatan-perbuatan itu, syaitan, jin akan datang kepada mereka dan melakukan apa yang diinginkan oleh mereka. Dan tukang sihir ini sebenarnya mereka menyangka bahawa bintang itulah yang telah menolong dan membantunya. Jadi bagi sangkaan mereka ni yang tadi yang dah rukuk, sujud kepada bintang tu tadi dengan membaca mantra-mantra yang berbentuk memuja, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi sangkaan mereka yang mendatangkan bantuan yang menyebabkan sihir mereka ini menjadi ialah kerana bantuan daripada bintang. Tapi sebenarnya yang membantu mereka itu adalah
jin dan syaitan yang datang tadi kan, yang nampak perbuatan-perbuatan syirik ini. Padahal bintang ini tak tahu apa-apalah. Bintang ini tak tahu sedikit apa pun. Maknanya bintang ni tak ada kena-mengena pun dengan perbuatan mereka. Jadi tukang sihir itu mengira bahawa sihir yang dilakukannya tidak boleh dilepaskan oleh sesiapa pun kecuali setelah bintang itu muncul kembali. Jadi ini ada pada sangkaan mereka sahaja. Namun yang penting saya nak kata beginilah, apa pun yang kita buat ya jemaah, jika sekiranya perbuatan itu ada bentuk ada unsur sihir, ada unsur memuji jin dan syaitan, ya, ada bentuk memanggil ataupun menyeru yang selain Allah Subhanahu Wa Taala, jin dan syaitan akan membantu orang ini. Tak kira sama ada kita lakukan ia kepada bintang ataupun lakukan kepada yang selainnya. Mungkin kita memuja kucing, contoh kan, kita berbicara kepada kucing, kita puja dengan membaca mantra-mantra, tiba-tiba kucing itu berbicara kepada kita. Kita kata ini adalah perbuatan, bukan kucing itu yang berbicara, tetapi ialah syaitan, jin dan syaitan yang masuk kepada anggota ataupun badan tubuh jin pada tubuh kucing itu, yang menyebabkan kucing itu boleh berbicara. Jadi kita mungkin yang dah mensyirikkan Allah ni, kita percaya, oh, inilah kuasa mantra saya, inilah kekuatan yang ada pada jampi saya, upacara saya ini, sehingga menyebabkan kucing itu boleh berbicara. Apa pun yang kita buat, dia syaratnya mesti ada benda yang mensyirikkan Allah. Memuja jin, okay, buat perkara-perkara yang mana boleh mengeluarkan kita daripada agama syariat ini, jin dan syaitan yang nampak akan bantu. Dia datang, dia akan bantu. Dia tak semestinya pada bintang. So kita lihatlah di sini kan, orang yang memuja bintang tu tadi dengan jampi-jampi mereka menyangka bahawa yang membantu mereka adalah bintang itu, tapi sebenarnya yang bantu jin, syaitan, bukan bintang itu. Dan kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh mereka, tidak diragukan lagi bahawa cara ini mengandung pengagungan terhadap selain Allah Azza wa Jal. Jadi apa yang dibuat itu tadi jelas kepada kita, kerana ia mengandungi puja memuja, okay, cara memuja kepada jin dan syaitan melalui apa? Mantra-mantra yang mereka baca ketika mereka berhadapan dengan bintang-bintang yang mereka percaya memiliki kuasa untuk memantapkan sihir mereka, untuk melakukan perbuatan sihir mereka. Kemudian ada pergerakan tadi kan, iaitu mereka rukuk, mereka sujud, mereka menyembah kepada jin ini, kepada bintang ini, maaf tersilap, kepada bintang ini, yang menyebabkan jin datang. Okay, bila jin datang, inilah yang menjadikan ritual mereka, apa yang mereka inginkan dengan izin Allah terjadi. Dan segala yang mereka lakukan tersebut jelas kepada kita mengandungi bentuk pengagungan terhadap selain Allah Azza wa Jal dan istighatha. Istighatha ini maksudnya ialah kita meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa Taala melalui doa, melalui bentuk seruan. Ini dipanggil sebagai istighatha, dan hal ini merupakan kesyirikan. Belum lagi dengan isi-isi mantra yang syirik. Maksudnya bila dia rukuk, sujud, itu maknanya itu menunjukkan bahawa dia mengagungkan kepada selain Allah. Ditambah lagi dengan bentuk istighatha, dengan bentuk mantra-mantra yang diucapkan, yang dibaca. Maknanya bila kita nampak itu berlaku, jelas ini adalah perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Taala. Okey, baik, kita pergi kepada poin kita yang berikutnya, iaitu poin yang ketujuh. Poin kita yang ketujuh ialah melihat sesuatu melalui telapak tangan. Ini biasanya dilakukan oleh tukang tenung. Okey, yang tukang telik, tukang tenung, yang melihat kepada telapak tangan seseorang.
Jadi perbuatan ini juga tidak dibenarkan di dalam agama kita, dan ia juga adalah perbuatan yang boleh mendatangkan jin dan syaitan, sehingga jin dan syaitan itulah yang memberikan kepada kita maklumat-maklumat palsu, maklumat-maklumat yang mereka curi daripada langit untuk diberitakan kepada kita, sehingga kita pun sampaikan kepada orang yang kita telik tangan itu tadi. Dan di dalam kitab kita ini ada menjelaskan kepada kita dengan beberapa cara yang dilakukan oleh penyihir ini, yang dia lakukan kepada anak kecil yang belum baligh, yang anak kecil itu dalam keadaan yang najis, ya. Lalu tukang sihir ini akan mengambil telapak tangan kiri anak kecil tersebut dan menggambarkan persegi 4 di atasnya. Dia draw 4 persegi di atas tangan anak kecil ini. Lalu dibacakanlah kepada anak kecil ini dengan mantra-mantra, dengan jampi serapa yang syirik, yang memuja jin, syaitan, untuk dia mendapatkan maklumat tentang apa yang dia inginkan. Jadi dia buat sedemikian, dan akhirnya apa yang berlaku, dia pun dapat mengelabui mata orang ataupun mata anak kecil ini, sehingga nampak kotak yang dia draw tadi, yang dia lukis di telapak tangan tersebut, bergerak-gerak dan memberikan petunjuk pada sesuatu yang diinginkan. Dan kebiasaannya, cara yang kita baca dalam kitab ini yang dijelaskan kepada kita pada poin yang ketujuh, dilakukan oleh mereka yang ingin mencari barang yang hilang. Dan jelas kepada kita apabila perbuatan ini ianya mengandungi bentuk pujaan, pujian yang mendatangkan jin dan syaitan untuk membantu dia mencari barang tersebut, ia adalah perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana padanya dibaca mantra-mantra yang memuja dan memuji jin itu tadi, sehingga jin tersebut datang dan memberikan bantuan. Jadi ini juga perlu kita ambil perhatian, ya. Perkara-perkara begini yang merupakan bentuk menilik tangan, menilik wajah, dia tak semestinya tangan. Tapi apa pun yang kita buat, yang menunjukkan itu merupakan perbuatan menilik, iaitu lihat tapak tangan, lihat wajah, lihat itu, lihat ini, ia adalah perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir, pada kitab kita di sini, yang menyebutkan pada poin ke-8, iaitu memanfaatkan benda-benda bekas, itu barang yang digunakan pesakit. Ada orang datang kepada bomoh tukang sihir ini mengadu tentang mereka sakit dan sebagainya. Jadi tukang sihir dan bomoh ini minta kepada mereka supaya datangkan kepada dia dengan barang-barang yang mereka gunakan, mereka pakai. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, diterangkan kepada kita, dalam cara ini penyihir akan meminta benda-benda yang pernah dipakai oleh pesakit, seperti sapu tangan, serban, baju, atau apa sahaja benda yang mengandungi bau badan. Ada peluh, pada pakaian itulah. Senang kata, pakaian yang ada bekas peluh pesakit ini. Jadi kemudian apa yang dia lakukan? Dia mengikat hujung benda tersebut, lalu diukur sepanjang 4 jari. Kemudian dipegang dengan kuat-kuat seraya dibacakan surah Al-Kautsar, surah At-Takatsur, atau surah-surah lainnya dengan suara yang nyaring. Jadi maknanya bomoh ini bila dia dapatkan benda tadi, ataupun pakaian orang tersebut yang mana ada bekas keringatnya, bekas peluhnya, dia akan ukur dengan jari dia, kemudian dia pegang kuat-kuat, lalu dia akan bacakan dengan surah-surah pada ayat, pada barang itu.
Okey, jadi bila mereka ini iaitu bomoh tadi kan dan juga ahli sihir tu dia melakukan perbuatan ini, yang pertama sekali dia akan baca surah-surah untuk kepada barang tersebut kan, yang dibaca dengan suara yang nyaring. Yang antara surah yang disebutkan kepada kita ialah surah At-Takatsur ataupun surah-surah lain lah. Dan setelah itu kita dapati tukang sihir ini dia akan membacakan mantra-mantra yang mengandungi kesyirikan dengan suara yang lirih, makna suaranya perlahan yang tidak didengar oleh si pesakit. Kemudian dia memanggil jin dan berkata kepadanya, apabila penyakit yang diderita oleh pesakit ini disebabkan oleh jin, maka pendekkanlah ia, maksudnya benda yang tadi yang pakaian lah, senang pakaian yang ada bekas peluh pesakit tu tadi kan, dia dalam keadaan yang dia baca mantra tu sebenarnya dia panggil jin dia, yang mana dia suruh jin dia ini buat apa. Kalau pesakit ini dia sakit kerana disebabkan oleh perbuatan jin, barang itu dia minta supaya dipendekkan. Tapi kalau sekiranya pesakit ini sakit kerana disebabkan oleh ain, kedengkian mata orang, maka hendaklah panjangkan barang ini. Dan apabila penyakitnya berkenaan dengan urusan medical, maknanya dia ada medical problem lah pada badan dia ni kan, itu mungkin sakit diabetes ataupun dia sakit jantung dan sebagainya, maka biarkanlah ia sebagai mana adanya. Jadi barang itu ataupun pakaian tersebut tak panjang, tak pendek. Begitu keadaan dia. Kalau itu je kalau dia ada sakit fizikal lah, yang sakit yang memerlukan kepada kepakaran doktor. Baik, setelah itu benda tersebut segera diukur. Bila ukurannya berubah lebih panjang menjadi 4 jari. Ingat ya tadi awalnya dia ukur dengan 4 jari dia kan. Melebihi 4 jari, maka dia berkata kamu kena gangguan ain. Tapi bila ukurannya berubah lebih pendek dari 4 jari, maka penyihir ini akan mengatakan kau ni kena gangguan jin ni, mana kena sihir lah. Dan bila ukuran benda itu masih seperti semula, maka tukang sihir akan mengatakan tak ada apa-apa, tak sakit apa-apa, nanti pergi doktor. Pergi doktor, pergi ambil ubat, jumpa doktor, demam biasa je ni. Dia kata gitu kepada pesakit ini. So kita nampak cara ini tadi ada beberapa penyimpangan ataupun beberapa unsur yang boleh kita detect daripada perkara itu, yang kita perlu muskilkan sehingga ianya berada dalam kategori ini. Walaupun kita kata tadi di awalnya dia membaca surah At-Takatsur contohnya, ataupun apa-apa dia baca surah Al-Mulk ke surah Yasin ke apa kan, dia baca apalah. Tapi isu sekarang ini, kenapa ketika dia baca mantra itu tadi dia baca dengan suara yang lirih, dengan suara yang perlahan? Ini yang perlu kita muskilkan bila kita pergi berobat. Contohnya jemaah, bila kita pergi berobat, kita jumpa dengan siapa-siapa yang berobat ini, kita perlu pastikan dia baca dengan suara yang kuat dan kita faham apa yang dia baca dan kita tahu apa yang dia sebutkan dengan jelas. Dia jangan sampai ada hal yang rahsia-rahsia antara kita dengan orang yang kita pergi berubat ini. Jadi sekarang ini kita dapati ada unsur pembohongan dalam kes ini ataupun dalam cara ini, yang mana dia ini ketika dia baca ayat Al-Quran, dia kuatkan suara dia. Tapi bila dia baca mantra-mantra dia tu tadi, dia lirihkan suara dia, dia pelankan suara dia kan. So kita pun tak tahu dia baca apa, dia seru jin ke ataupun dia panggil syaitan ke apa dalam mantra dia. Tapi yang jelas, kalau kita baca, kalau kita ingat tadi apa yang dah saya jelaskan dalam perenggan itu tadi kan, kita dapati bahawa sebenarnya ketika dia membaca mantra secara lirih itu tadi, dia panggil jin dan dia perintahkan jin untuk buat sesuatu pada benda yang ada bekas peluh pesakit itu tadi. Sama ada panjangkan, pendekkan ataupun biarkan sahaja benda itu. Jadi itu satu tu dah nampak dah, dapat detect dah kesilapan dia kan, ataupun kesyirikannya di situ. Jadi kata rahsia kesyirikan hal ini justru terletak pada mantra-mantra
syirik yang dibaca dengan suara perlahan tersebut, sehingga datanglah pertolongan jin. Itu datang pertolongan jin yang mana dia panggil dan berdoa kepada mereka. Jadi ini dah jelas, perkara kedua jelas menunjukkan kepada kita ada unsur syirik, dan jin itu membawa kedustaan yang cukup besar. Dan bila jin ni boleh saja je nak panjangkan atau pendekkan, boleh saja je biarkan saja benda tu tadi, sama ada untuk menunjukkan bahawa orang ni sakit ataupun tidak. Kerana jin ni bukannya tahu sangat kan. Anda tidak tahu apakah ia berkata benar atau salah dalam masalah ini. Kami telah menguji beberapa perbuatan tukang sihir, maka kami dapati mereka kadang-kadang berkata benar dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Jadi ni wallahu a'lam, sejauh mana kebenaran kata-kata jin itu, wallahu a'lam, kita pun tak tahulah ya. Jadi yang penting sekarang ini jemaah, kita perlu menjauhi kesemua metod-metod yang telah dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya ini, yang mana dia dah beritahu kepada kita mana perbuatan-perbuatan ini semua adalah perbuatan yang mengandungi kesyirikan dan kekufuran. Daripada poin yang pertama yang dah kita bincangkan pada sesi yang lepas ya, sehinggalah pada poin kita yang ke-7 ini, 7 ke 8? Saya lupa. Sekejap ya. Yang ke-8, minta maaf. Yang ke-8 ini jelas kepada kita bahawa ianya mengandungi unsur pertama syirik. Kedua ada unsur kekufuran. Yang jelas kepada kita semua metod tersebut mereka mendapat bantuan daripada jin dan syaitan. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang perlu kita minta bantuannya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu kita panjatkan doa, seruan ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita lakukan semua dalam metod-metod ini. Ada unsur-unsur ibadah tau, iaitu berdoa, ada unsur rukuk, sujud itu tadi, penyembahan iaitu menyembah, ada unsur ada bentuk ibadah yang korban, ibadah korban kita dah bincangkan minggu lepas. Semua ini adalah perkara-perkara ibadah, dan kita perlu ingat ibadah hanya layak dilakukan, dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh dengan niat kepada makhluk. Okay? Kita tak boleh sembah pokok contohnya, tak boleh sembah binatang, tak boleh sembah bintang sebagaimana yang kita dah jelaskan tadi. Apatah lagi dengan niat kita melakukan penyembahan-penyembahan itu bagi menghadirkan jin dan syaitan. Perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan syirik yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita berhati-hati dan perlu kita jauhi. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman yang ada dalam hati kita ni. Alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah, dan tugas kita ialah untuk menjaga kesucian iman yang ada dalam hati kita agar ia tidak tercemar dengan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.